Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi di dalam video kali ini bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zul. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar seperti biasa mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Allah Al-Hasib dalam bidang akidah. Mari kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid, mari kita perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini menunjukkan dua orang sahabat yang sedang bertemu dan saling memberi salam. Tahukah murid-murid, cara menjawab salam yang paling sempurna adalah dengan lafaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca sepotong ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa yang menyebut tentang cara menjawab salam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Murid-murid, kenapa agaknya Allah mengajar kita cara menjawab salam? Ya murid-murid, ini sebenarnya menunjukkan bahawa Allah sangat mengambil berat terhadap setiap perbuatan kita, walaupun hanya untuk menjawab salam. Ini juga adalah bukti yang menunjukkan Allah bersifat Al-Hasib. Sekarang, mari kita lihat pengertian Al-Hasib. Al-Hasib berarti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpal olehnya. Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hambanya. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hambanya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Seterusnya, kita akan lihat dalil nakli yang membuktikan Allah ini bersifat Al-Hasib. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Surah Ali Imran. Maksudnya, dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya.
Murid-murid, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah bersifat Al-Hasib. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk menjauhi kemurkaan Allah dan sentiasa meningkatkan keimanan kita terhadap sifat Al-Hasib Allah ini. Antara kesan yang akan kita dapat jika meyakini sifat Al-Hasib Allah ialah yang pertama, kita akan sentiasa memperbanyakkan amalan yang baik. Yang kedua, kita akan menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Yang ketiga, kita akan meninggalkan maksiat. Yang keempat, kita akan sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah. Yang kelima, hidup kita akan disayangi Allah dan kita akan segera melakukan amalan kebaikan. Murid-murid, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 juga ada menerangkan kepada kita bahawa Allah sentiasa menghitung setiap perbuatan kita. Sama ada perbuatan-perbuatan yang kecil ataupun perbuatan-perbuatan yang besar. Setiap perbuatan tersebut akan diberi ganjaran bagi perbuatan yang baik dan diberi balasan bagi perbuatan yang buruk. Mari kita baca surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini dan maksudnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat ini bermaksud, maka sesiapa yang berbuat kebajikan walau seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan walau seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam buku amalannya. Murid-murid, mari kita hargai masa yang ada pada kita sekarang ini untuk melakukan seberapa banyak perbuatan baik yang boleh kita lakukan, seperti membantu ibu bapa, menunaikan tanggungjawab sosial, membantu orang yang di dalam kesusahan dan sentiasa berzikir kepada Allah. Murid-murid juga boleh fikirkan beberapa perkara berfaedah yang lain yang boleh murid lakukan di dalam kehidupan seharian. Kita juga haruslah menghargai usia yang ada pada kita sekarang ini untuk menjauhkan perkara-perkara kejahatan. Contohnya, mudah berputus asa, mengambil hak orang lain, tidak mahu membantu ibu bapa dan menganiayai orang lain. Murid-murid, apakah bukti yang dapat kita lihat yang menunjukkan bahawa Allah ini bersifat Al-Hasib? Ya, antara bukti-buktinya ialah adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Yang kedua, dicipta neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Yang ketiga, adanya mizan, iaitu neraca timbangan amal. Yang keempat, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Yang kelima, adanya malaikat raqib dan atid ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Dan bukti yang keenam, adanya penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Murid-murid, mari kita fikirkan apakah penciptaan alam yang memberi manfaat kepada kita sebagai manusia. Ya, tentu banyak kan? Contohnya penciptaan tumbuhan dan penciptaan haiwan yang memang banyak memberi manfaat kepada kita.
Oleh itu, sebagai manusia yang taat kepada Allah, kita hendaklah menjaga ciptaan-ciptaan ini dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Murid-murid, sekarang Ustazah akan pendengarkan sebuah kisah seorang pemuda yang taat kepada Allah dan sentiasa mencari redha Allah, iaitu Uwais Al-Qarni. Mari kita dengar bersama-sama. Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang soleh dan rajin beribadat. Beliau tinggal di Yaman. Hidupnya hanya untuk mencari redha Allah. Beliau mempunyai seorang ibu yang sangat tua dan lumpuh. Beliau memelihara dan menjaganya dengan sangat baik. Uwais Al-Qarni sangat teringin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Keinginannya disimpan dan dipendam kerana tidak sampai hati meninggalkan ibunya yang tua dan lumpuh itu. Pada suatu hari, Uwais berkata, "Ibu, izinkan saya bertemu dengan Rasulullah." Ibunya menjawab, "Pergilah wahai anakku, temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah berjumpa baginda, segeralah pulang." Uwais bersyukur dan meminta bantuan daripada jiran-jirannya untuk menjaga ibunya. Beliau segera bertolak ke Madinah yang terletak ratusan batu dari Yaman. Sesampainya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiada di rumah kerana berada di medan perang. Uwais sangat sedih kerana hajatnya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tercapai. Beliau bergegas pulang ke Yaman sebagaimana dipesan ibunya. Sesungguhnya keimanan Uwais terhadap nama Allah Al-Hasib membuatkan beliau berusaha menjadi anak yang soleh dan mentaati perintah Allah. Perbuatan Uwais Al-Qarni ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dimuliakan Allah dengan menjadikan setiap doanya makbul. Murid-murid, daripada kisah Uwais Al-Qarni itu tadi telah mengajar kita bahawa kita hendaklah sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan kita wajib beriman kepada sifat Al-Hasib Allah ini dan seterusnya menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Murid-murid, mari kita isi buku catatan amalan kita ini sendiri sebagai satu muhasabah kepada diri kita sendiri. Setiap amal yang baik, kita hendaklah berazam untuk mengekalkan amalan-amalan tersebut. Dan amalan-amalan yang buruk, kita perlu berazam untuk menghentikan amalan-amalan yang buruk. Selamat mencuba murid-murid. Baiklah murid-murid, setakat ini dulu daripada Ustazah, sehingga kita berjumpa lagi. Sentiasa duduk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.